Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 4 Al-Amin? Ustaz harap semua dalam keadaan yang sihat dan sentiasa bersedia untuk menimba ilmu walaupun online. Okey, Ustaz harap semua jangan keluar rumah, jaga kesihatan baik-baik. Okey, jika tiada tujuan untuk keluar rumah, duduk rumah baik-baik. Okey. Alright, sebelum Ustaz nak memulakan pelajaran pada hari ini, Ustaz nak semua membaca doa sebelum belajar. Kawan-kawan, tadah tangan, mata pandang, tapak tangan, tangan paras. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa ini pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah dan semua akan ingat apa yang kamu belajar hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Ustaz harap dengan membaca doa sebelum belajar tadi, pelajaran kita diberkati oleh Allah SWT dan mudah kamu faham, insya-Allah. Okey, sebelum Ustaz lanjut ke pelajaran baru pada hari ini, Ustaz nak membuat Q&A. Ustaz nak tanya sikit. Okey, kita belajar tentang apa minggu lepas? Alright. Okey, pada minggu lepas kita belajar tentang adab berjiran. Okey, siapa yang ingat? Adab berjiran tu apa dia maksudnya? Pengertian adab berjiran adalah orang yang tinggal di sekeliling kita, tidak kira ia adalah dekat ataupun jauh. Kalau dekat Ustaz cakap apa? Sebelah rumah kita, depan, belakang, kiri, kanan, atas semua. Okey. Kalau yang jauh tu, dia satu tempat yang sama dalam daerah yang sama, okay, tapi selang beberapa rumah. Okey, macam Ustaz cakap sebelum ni, 40 buah rumah tu adalah jiran kita. Okey. Alright, itu adalah ringkasan untuk ulang kaji minggu lepas. Okey, tapi pada hari ini kita nak masuk tajuk baru. Okey. Tajuk baru pada hari ini ialah, okey, semua boleh buka muka surat 38 di dalam buku teks Akhlak tahun 4. Okey, buka muka surat 38. Okey. 38. Okey, kamu tengok dekat tajuk atas sekali tu pelajaran yang ke-7. Okey, pelajaran yang ke-7, sifat mahmudah. Okey, sifat mahmudah ni maksudnya apa? Okey, sifat mahmudah ni maksudnya dalam bahasa Melayu dia sifat terpuji, sifat yang baik. Okey. Sifat yang boleh dicontohi lah. Okey, itu sifat mahmudah. Mahmudah tu bahasa Arab. Okey. Alright, tapi dalam sifat mahmudah ni ada terbahagi kepada 2 unit. Tak apa, kita pergi kepada unit yang pertama dulu. Unit yang kedua tu nanti minggu depan kita belajar. Okey. Okey, kita pergi kepada unit yang pertama dulu. Okey. Dekat situ unit pertama tu adalah sifat mahmudah taubat. Okey, selalu kita cakap taubat nasuha. Taubat kalau kita buat dosa. Okey, tahu ke apa maksud taubat ni? Buat apa dia? Okey, jadi kita akan belajar hari ni apa dia, okey? Alright. Tengok pada bawah tu. Okey, kotak yang pertama bawah sekali tu. Okey, pengertian taubat. Okey, pengertian taubat ni apa dia? Okey, taubat ialah kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyesali terhadap dosa dan yang telah dilakukan. Okey, maksud taubatnya dekat sini secara ringkasnya adalah kita apabila melakukan kesalahan, okey, contoh buat dosa, contohlah kamu bergaduh dekat sekolah dengan kawan kamu. Kemudian kamu rasa bersalah, rasa nak bertaubat, tak nak buat dah sebab tahu perkara tu perkara yang tak elok. Okey, kamu berdosa, rasa berdosa. Kemudian kamu tak nak ulang dah. Okey, tak nak ulang.
kamu takkan buat dah langsung. Dah niat dah hati, tak nak buat dah sebab tahu benda ni benda yang tak elok, berdosa. Okey. Kemudian kamu bertaubat, kamu meminta ampun kepada Allah SWT. Ya Allah, aku bertaubat atas dosa aku yang telah aku lakukan. Berdoa kepada Allah dan takkan lakukan dah. Itu namanya taubat. Kalau kita buat dosa kepada Allah, kita bertaubatlah pada Allah. Kita minta ampun pada Allah, kita janji takkan buat dah. Tapi jika kita berbuat dosa kepada orang lain, kita bertaubat kepada Allah dan kita meminta maaf kepada orang yang kita lakukan kesalahan tadi. Okey, faham? Okey, poin dia dua je. Yang pertama, lakukan dosa, kemudian menyesali dengan dosa yang kita lakukan. Okey, takkan buat dah. Okey, kemudian kita bertaubatlah kepada Allah. Kita meminta ampun kepada Allah. Kalau dengan kawan ada 4. Okey. Menyesali buat dosa, lepas tu menyesali kepada dengan dosa yang kita lakukan, meminta maaf kepada kawan kita ataupun orang yang kita lakukan dosa tu. Yang terakhir, bertaubat kepada Allah. Kita berjanji tidak akan mengulangi lagi. Okey, dapat? Okey, itu secara ringkas. Tak apa. Kalau kamu tak faham, boleh hafal dia punya pengertian tu dalam buku. Tak ada masalah. Boleh buka buku teks muka 38 ni, hafal. Okey. Alright. Okey, kita pergi kepada muka surat 39. Okey, muka surat 39 ni yang atas sekali tu diterangkan tentang dalil taubat. Kenapa kita kena bertaubat ni? Allah SWT ada sebut taubat ni dalam Al-Quran. Okey, kita tengok daripada salah satu dalil dalam Al-Quran. Okey. Okey, ustaz akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Surah Tahrim ayat 8. Okey, maksudnya dekat sini, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Orang-orang Islam. Orang-orang yang beriman ni orang Islam lah. Okey. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Okey, Allah menegaskan dekat sini. Dalam Al-Quran ni Allah tegaskan tahu, bukan cakap-cakap biasa. Allah menegaskan kepada semua orang Islam, orang yang beriman, jika kita ada melakukan kesalahan, kena wajib dia kata bertaubatlah. Dia tanda seru dekat situ. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Okey, maksudnya kat sini bila lakukan kesalahan, Allah kata dalam Al-Quran kena bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni apa dia? Taubat nasuha ni maksudnya kita takkan mengulangi lagi dengan dosa yang kita lakukan. Okey, contohnya bulan puasa yang lepas kamu ada cuti. Makan senyap-senyap dekat dalam bilik. Mak ayah tak tahu, tapi Allah tahu. Lepas dah habis puasa, baru nak mengaku dengan mak ayah. Mak ayah rotan. Kenapa tak puasa penuh? Jadi mak ayah kata berdosa kalau tak puasa. Kamu semua pun tahu kan berdosa kalau tak puasa bulan puasa. Jadi kamu bertaubat. Kalau dah bertaubat, tahun depan tak dibuat dah. Tu maksudnya taubat nasuha. Jangan mengulangi lagi perkara yang berdosa tadi lagi. Okay? Alright. Okey, kita terus kepada yang bawah tu, cara-cara bertaubat. Cara-caranya ada juga. Apa dia? Okey, yang pertama, menghentikan maksiat. Maksiat ni maksudnya dosa yang kita lakukan tu lah. Contohnya puasa tadi. Dah tak puasa, jangan ulangi lagi. Tahun depan kena puasa penuh. Okey, itu contohnya. Okey, yang kedua, menyesal atas keterlanjuran dosa yang dilakukan. Okey, menyesal maksudnya menyesallah dengan dosa. Kita ingat balik dosa kita. Ya Allah, aku rasa berdosa. Aku buat dosa tadi. Ya Allah, aku takkan ulangi. Menyesal. Menyesal maksudnya memang takkan ulangi lagi. Okay, yang ketiga, bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa. Bersungguh-sungguh ni maksudnya kita tahan diri kita daripada melakukan maksiat tadi. Contohnya, dalam bulan puasa ni Ustaz tahu kamu semua tak larat, penat. Okey, semua ada ujian. Segala perkara yang dalam dunia ni ada ujian-ujian dia. Tapi kita kena bersungguh-sungguh lah. Rasa tak tahan puasa. Laparnya tak tahan, sakit perut. Dah bunyi dah perut, tak ada tenaga.
Sabar, bersungguh-sungguh tahan. Ya Allah, aku berpuasa ni, ingatkan diri, okey, aku berpuasa ni ada pahala. Kalau aku tinggalkan berdosa, pahala dapat. Kalau tinggalkan berdosa, apa lagi? Berdisiplin, membuatkan diri kita berdisiplin. Kalau kita tinggalkan puasa, contohnya tu, bersungguh-sungguh, tahan. Okey. Okey, yang keempat, memperbaiki ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memperbaiki ni maksudnya bila kita nak melakukan dosa tu, kita ingat, ya Allah, jangan, aku tak boleh buat benda ni, berdosa. Ingat, kalau nak buat dosa je, nak buat benda yang tak baik je, ingat Allah. Ya Allah, aku tak boleh buat dosa ni. Nak buat dosa je, nak bila nak puasa tu rasa macam tak nak puasa lah hari ni. Bila nak minum je, okey, ingat Allah, ya Allah, tak boleh buat benda ni. Okey, ingat, selalu ingatkan diri sendiri. Okey, selalu ingat bahawa Allah tu sentiasa memantau kita, memerhati kita. Okey. Okey, yang terakhir, yang kelima, memperbanyakkan amalan soleh. Okey, maksudnya apa kat sini? Maksudnya amalan soleh ni, solat ke, solat sunat, okey, berzikir, baca Quran. Okey, kenapa kena memperbanyakkan amalan soleh ni? Supaya bertaubat. Kerana bila kita dah banyak buat perkara baik, amalan soleh ni, perkara-perkara yang baik, kita tidak akan ada masa untuk melakukan benda-benda maksiat. Bila dah buat banyak benda baik, takkan nak buat benda jahat. Betul tak? Jadi tak ada masa nak buat benda-benda jahat tu. Buat benda baik je, dapat pahala. Okay? Alright. Okay, habis untuk cara-cara bertaubat. Kalau kamu tak faham, boleh baca lagi. Boleh tengok video ni ulang banyak kali. Tak ada masalah. Okay? Kalau tak faham, boleh PM Ustaz. Okay. Alright, kita terus kepada fadilat bertaubat, muka surat 40. Okay, fadilat bertaubat. Okay, tengok apa kebaikan bertaubat ni. Okay, yang pertama, dikasihi Allah dan Rasul. Macam Ustaz cakap sebelum ni, kalau fadilat je boleh tulis, boleh jawab dikasihi Allah dan Rasul, yang pertama. Okey, yang kedua, dikasihi ibu bapa, rakan-rakan dan masyarakat. Okey, itu yang kedua, poin yang kedua, boleh tulis. Okey, yang ketiga, terpelihara dari melakukan dosa. Okey, kalau kita buat bertaubat ni, okey, kalau kita bertaubat, kebaikan dia, kita terpelihara daripada dosa. Kita takkan buat dosa. Kalau kita bertaubat, bertaubat nasuha lah tadi. Janganlah dah bertaubat buat balik, berbalik. Itu bukan bertaubat, itu bertaubat. Okey? Okey. Bila dah bertaubat, jangan lakukan dah. Okey, maka kita akan terpelihara daripada dosa. Okey. Alright, yang keempat, yang terakhir, bebas daripada dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Bila kita bertaubat, kita bebaslah daripada dosa. Yang penting kena taubat nasuha. Okey, bila buat dosa dengan ayah, tak nak dengar cakap ayah, tak nak dengar cakap ibu dekat rumah, dah rasa bersalah, kena rasa bertaubat kepada Allah. Okey, jangan ulang dah. Barulah diri tu bebas daripada dosa. Jangan buat dah, lepas tu buat lagi, bertaubat minta maaf, buat lagi, raya minta maaf, buat lagi. Sama je, berdosa lah macam tu. Okey, yang penting taubat nasuha, baru bebas daripada dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Okey. Okey, yang terakhir, akibat tidak bertaubat. Okey, apa dia akibat tidak bertaubat ni? Okey, apa dia akibat kalau kita tak bertaubat langsung? Okey, yang pertama, dimurkai oleh Allah dan Rasul. Okey, macam kita juga. Kalau kita buat dosa, orang buat dosa dengan kita, kita suka tak dengan orang yang buat dosa dengan kita, buat salah dengan kita? Tak suka kan? Macam tu juga dengan Allah dan Rasul. Kalau kita buat dosa kepada Allah, kita buat benda yang dilarang oleh Allah, Allah tak suka dengan kita. Nabi dan Rasulullah pun tak suka dengan kita. Okey? Okey, jadi ingat, kalau kita buat dosa, Allah takkan suka dengan kita, dibenci. Okey. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, dibenci oleh Allah, ibu bapa, rakan-rakan dan masyarakat. Orang pun tak suka. Kalau Allah dan Rasul tak suka, apatah lagi kita, manusia-manusia di sekeliling kita masih tak suka dengan kita. Okey. Okey, yang ketiga, hidup sentiasa dalam ketakutan. Okey. Kalau kita buat dosa, kemudian tak bertaubat, okey, hidup ni rasa dalam ketakutan. Kenapa? Bila buat dosa, masuk mana? Masuk neraka. Masuk neraka.
Okey, jadi diri ni rasa berdosa. Bila rasa berdosa, okey, akan fikir, okey, aku nanti masuk neraka sebab aku buat dosa. Dah tahu buat dosa, kenapa tak nak bertaubat? Sebab tu bila kita tak bertaubat, akibat dia kita rasa dalam ketakutan, rasa takut. Macam orang-orang kafir tu, mana dia tahu dosa pahala, tak tahu pun. Sebab tu dia selamba je buat dosa. Lepas tu dia orang tak tahu apa tu bertaubat. Okey? Sebab tu diorang tak rasa takut. Kita sebagai umat Islam tahu ada syurga, neraka. Kalau buat dosa, buat kesalahan, masuk neraka. Okey? Jadi bila kita buat dosa, kita sentiasa dalam ketakutan, takut masuk neraka. Okey, yang terakhir, terseksa di dunia dan di akhirat. Okey, bila tak bertaubat, dahlah rasa takut. Lepas tu dekat akhirat masuk neraka. Dekat dunia rasa takut, dekat akhirat masuk neraka. Lagi 2 kali ganda, berganda-ganda. Rasa takut tu, rasa sakit lagi. Dekat dalam neraka nak kena apa? Kena seksa dengan malaikat-malaikat dalam neraka tu. Allah tak suka, masyarakat tak suka dekat dunia. Apa lagi? Rasa dalam ketakutan. Lepas tu bila dah meninggal, bila dah mati, masuk neraka. Nak ke tak nak bertaubat macam tu? Jadi bila kita buat kesalahan, kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Okey, itu yang pertama. Bertaubat kepada Allah dulu. Kemudian jangan ulangi kesalahan tu lagi. Dan yang ketiga, meminta maaf kepada orang yang kita buat salah. Okey, itu cara bertaubat yang betul. Yang terakhir, jangan ulangi. Ini yang penting ni, jangan ulangi. Okey? Dekat sekolah tak dengar cakap ustaz, ustazah, suruh buat kerja tak buat kerja. Berdosa ke tak berdosa tu? Kena minta maaf dengan ustaz ustazah. Okey, lepas tu jangan buat dah. Okey? Buat kerja sekolah dengan cakap ustaz ustazah dekat sekolah. Okey? Okey, sampai situ sahaja pembelajaran kita. Okey, tapi sebelum ustaz mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ustaz nak bagi kerja sekolah sikit. Okey, kenapa ustaz selalu suruh tulis balik apa yang dalam buku teks ni? Supaya kamu tahu apa dia jawapan-jawapannya bila dalam periksa. Ingat, kamu dah jam 4. Okey, dah jam 4 ni, periksa dia lagi susah daripada kamu tahap 1 dulu. 1, 2, 3 tu senang je. Okey, bila 4, 5, 6, kamu nak masuk darjah 5, darjah 6 nanti, periksa dia macam ustaz bagi latihan tu. Susah. Okey, jadi cara yang senang ustaz nak kamu tulis balik tu supaya kamu ingat apa dia poin-poin dia. Lepas tu kamu tahu macam mana nak jawab periksa tu. Soalan dia macam sebiji macam ustaz bagi tu. Apa dia pengertian? Apakah pengertian berjiran? Apakah pengertian taubat? Bawah dia tulis pengertian taubat ialah bla 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 sampai habis. Itu cara jawapannya yang betul. Jadi ustaz bukan saja-saja, bukan nak seksa kamu, bukan nak susahkan kamu, tapi ustaz nak kamu hafal dengan betul apa poin-poin dia dan kamu tahu cara tulis jawapan tu dengan betul. Okey? Okey. Jadi ustaz nak okey. Yang pertama, tulis dalam buku pengertian taubat apa dia. Pengertian taubat tu ada dalam buku muka 38 tu. Salin je balik. Pengertian taubat ialah kembali taat kepada Allah SWT dan menyesali terhadap dosa yang telah dilakukan. Dah senang. Salin je balik. Ada dalam buku tulis, buku teks tu. Salin dekat buku tulis. Okey? Itu yang pertama, pengertian taubat. Okey, yang kedua, cara-cara bertaubat. Okey, cara-cara bertaubat ni ustaz tak naklah kamu ambil 5, banyak. Okey, kamu ambil 3 je. Okey, apa dia? Cara-cara bertaubat 3. Ambil yang senang-senang, yang senang kamu hafal. Tak kisah antara 5 tu, ambil 3 sahaja. Okey? Okey, kemudian fadilat bertaubat ataupun kebaikan bertaubat. Apa dia? Ini pun ambil 3. Okey, ambil 3, tak kisah mana-mana. Yang senang kamu hafal. Nak buat ayat sendiri pun tak ada masalah, boleh kalau kamu pandai. Okey? Okey, yang terakhir, akibat tidak bertaubat. Akibat dia apa dia? Ada 4 kat situ, pilih 3 juga. Okey, pilih mana-mana, tak kisah. Okey. Alright, tu senang je, senang. Tak ada masalah. Okey, yang terakhir. Okey, kamu ada masa seminggu tau nak buat kerja ni. Seminggu tu lama. Takkanlah sehari tak boleh buat. Ada 7 hari tu. Takkanlah dalam sehari tu tak boleh buat langsung. Boleh. Okey. Okey, yang pertama itu dia kerja tadi. Salin balik. Pengertian. Cara-cara bertaubat, fadilat bertaubat dan akibat tidak bertaubat. 4 tu. Okey. Okey, yang terakhir, okey, buka buku inovatif yang warna pink tu. Okey. Buka muka surat 25.
Okey, muka surat 25 tengah-tengah buku tu. Muka surat 25 unit 1 taubat. Okey. Kamu kat surat 25 tu. Okey ni. Okey. Okey, kamu jawab muka surat 25, 26, 27, 28. Okey, semua jawapan-jawapan ni kamu boleh tiru balik dalam buku teks boleh, ataupun dalam buku tulis yang kamu tulis tadi. Boleh tulis jawapannya. Ikut suka kamu. Nak ikut buku teks boleh, ikut buku tulis kamu pun boleh. Tak ada masalah. Sama jawapannya. Boleh. Dua-dua betul. Okey. Hantar dalam masa seminggu. Okey. Kamu tengok video ni hari Khamis. Betul tak? Okey. Hari Khamis. Khamis minggu depan hantar dekat dalam Google Classroom. Ustaz akan semak. Siapa tak hantar Ustaz tak akan kira hadir. Dan kamu tak hadir kat kelas, markah kamu akan kurang dalam markah data sekolah kamu. Kalau nak markah lebih, markah percuma 10% dalam data sekolah kamu, jawab. Okey, buat. Okey. Kena hantar. Ustaz nak check nanti satu-satu. Bukan Ustaz tak check. Okey, nanti Ustaz tak tahu level kamu. Kamu dah hafal ke belum? Level kamu dekat mana? Okey. Okey, jadi buat kerja sekolah, hantar dekat Ustaz dekat Google Classroom. Ustaz akan semak. Okay. Alright, sampai sini sahaja pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.